Okey, Zaim hari ini sudah pun bersedia di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC untuk membawakan apa yang menarik sempena DSA. Silakan Zaim. Terima kasih rakan tugas di studio Eli dan Nadia. Okey, terima kasih rakan tugas di studio Eli dan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bersama saya juga Zaim pagi ini, dan pagi ini Istimewa Malaysia hari ini kami bawakan anda lintas langsung di PWTC bersempena dengan pameran DSA 2014, iaitu pameran DSA ini adalah Defence Services Asia kali ke-14 tahun 2014. Dan untuk maklumat anda, pameran ini adalah bertujuan di mana meletakkan ataupun mempamerkan aset-aset pertahanan negara yang terdapatnya hampir lebih 1000 buah syarikat melibatkan lebih 60 negara. Semuanya di Dewan ini mempamerkan ataupun mengetengahkan teknologi ataupun aset-aset penting yang mampu meningkatkan lagi sistem pertahanan negara masing-masing. Dan untuk anda pagi ini harus kita wawarkan di mana pameran yang berlangsung bermula hari ini sehingga hari Khamis nanti tidak terbuka buat umum. Jadi bagi anda di rumah walaupun di mana anda berada pada pagi ini, pastikan anda terus bersama kami di Malaysia hari ini untuk menyaksikan kecanggihan, kehebatan serta teknologi terkini yang ingin diperkenalkan di mata dunia dalam pameran DSA 2014 ini. Dan pameran ini hanya terbuka buat pelanggan-pelanggan perdagangan, badan-badan kerajaan seperti tentera, polis ataupun hanya yang mendapat sambutan khas daripada DCA sendiri ataupun DSA sendiri seperti lawatan sekolah maupun lawatan-lawatan tertentu. Dan bercakap mengenai syarikat-syarikat yang terlibat, bukan sahaja syarikat tempatan, malah syarikat antarabangsa. Dan hari ini, sekarang ini saya berada betul-betul di salah satu syarikat tempatan, iaitu syarikat Global Committed, di mana syarikat ini telah pun ditubuhkan sejak tahun 2003 lagi, di mana syarikat ini betul menyediakan perkhidmatan dan mengeluarkan kenderaan-kenderaan khas tentera, di mana seperti kenderaan anggota keselamatan seperti polis, tentera dan sebagainya. Dan sekarang ini saya betul-betul berada di atas kenderaan yang diberi nama kenderaan pengangkutan tentera ini yang diberi nama GMK1, di mana kenderaan ini direka khas untuk membawa penumpang dan kebiasaannya diletakkan seperti inilah alatan senjata. Kebiasaan dia saya difahamkan lah, ia selalunya meletakkan machine gun, tapi hari ini di pemata saya sekarang adalah pelaris peluru jenis Star Trek. Ini antara keistimewaan track ini yang diperkenalkan syarikat ini. Dan saya nak tunjuk anda juga di bawah ini, di sebelah kiri saya sekarang ini, saya turun sebentar. Okey, yang ini pula adalah kenderaan, salah satu kenderaan anggota untuk pengangkutan tentera juga, di mana kenderaan ini adalah kenderaan kalis peluru yang direka khas untuk membawa para VIP ketika di medan perang maupun ketika aktiviti yang berkenaan dengannya. Dan cakap tentang kalis peluru ini, kenderaan ini direka khas dengan, kalau lihat cermin ini saja, ketebalan cermin ini melebihi sekitar 16 mm ketebalan cermin ini. Dan besi ini dia fahamkan juga adalah besi yang dibuat daripada mild steel, iaitu besi yang mampu mengalis barang peluru supaya tidak tertembus. Ini sangat kukuh ya. Jadi VVIP akan berada dalam ini untuk tujuan berkenaan. Dan di sebelah sana pula, kalau saya boleh bawa anda ikut saya, sebenarnya banyak saya kenderaan di hadapan saya sekarang. Dan yang di belakang saya sekarang, kalau anda sempat saksikan, adalah kenderaan polis, di mana juga direka khas untuk membawa anggota-anggota. Dan sebenarnya mereka ini, syarikat tempatan ini, mereka khas kenderaan ini mengikut cita rasa pelanggan itu sendiri, di mana kalau mereka nak tempat duduk membawa penumpang selama 10 orang yang mereka reka. Kalau 8 orang yang mereka. Ini antara perkara-perkara yang cukup istimewa yang anda harus ketahui bersama kami hanya di Malaysia hari ini, TV3. Dan sebelum kita kembali bersama rakan tugas di studio, kita nak saksikan dahulu sedikit sebanyak mengenai keistimewaan aset-aset pertahanan negara yang telah disediakan oleh wartawan Nazwan baru-baru ini. Saksikan. Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA 2014 menyaksikan sebanyak 27 kumpulan pavilion negara, termasuk Malaysia menyertainya. Turki menjadi pavilion luar negara terbesar dengan penyertaan 50 buah syarikat.
Acara ini dianggap sebahagian daripada saluran perolehan di rantau ASEAN dan bakal mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia dalam rangkaian bekalan global bagi penghilang alat-alat pertahanan serantau. Syarikat yang terkenal dengan kepakaran dalam penyediaan alat robotik pengesan bahan letupan ini merupakan antara lebih 1,000 peserta yang hadir. Robot tahan lasak yang dijana dengan kuasa bateri ini mampu beroperasi selama 2 hingga 4 jam dengan setiap cas penuh. If you have a look at the robot, this is a very strong robot, very small, designed to be able to go in buildings, aircraft, and very small area. But even though it's a small robot, it is very strong. It is able to carry 10 kilos arm fully extended, 30 kilo arm retracted. It also enables the bomb technicians to use disruptors, also enable the bomb technicians to carry X-ray and many different other tools to enable the bomb technicians to carry on their missions around the world. Pelbagai teknologi alternatif dalam industri pertahanan dapat ditemui di sini. Namun ada juga pihak yang menyediakan peralatan bukan untuk tujuan pertahanan. Bagi syarikat ini, mereka lebih fokus dalam usaha menghadapi bencana alam dengan membekalkan jentera-jentera penyelamat ke seluruh dunia. Pelbagai faktor dititik beratkan dalam proses penghasilan produk supaya usaha menyelamat mangsa bencana alam dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Being in this part of the world is disaster relief, and some of the photographs which you'll see later show us with the disaster relief side of life. Most of our machines can be used for disaster relief in some form or other, but what we're trying to do is trying to explain and persuade people, without that sounding too arrogant, that actually what we try to do is to produce machines or supply machines which can be used for disaster relief, but which are capable of being carried under helicopters or in aircraft, so they can get into disaster relief areas rather than trying to get into them from the outside. And so that to us is a new way of doing it. Dengan keluasan tapak pameran kira-kira 41,000 meter persegi, edisi penganjuran DSA kali ke-14 ini merupakan yang terbesar selepas kali pertama ia dianjurkan pada 1988. Seramai 27,000 pelawat yang bertanggungjawab terhadap industri pertahanan dan teknologi terkini dijangka hadir ke acara yang berlangsung selama 4 hari ini. Dan okey, kita nak kembali bersama dengan Zaim Helmi Zaini langsung dari Pusat Dagangan Dunia Putra untuk bersama-sama membawakan apa yang diperagakan sempena Defence Services Asia ataupun DSA yang ke-14 yang dianjurkan di PWTC. Tadi dah dipun pertuntunkan beberapa aset, terutamanya kenderaan kali peluru dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya teknologi canggih yang akan diperagakan bagi manfaat industri keselamatan dan juga pertahanan negara secara amnya, yang ini membawakan yang dikatakan the largest ataupun pameran Asia yang terbesar, pameran terbesar di Asia Tenggara, yang memperlihatkan pelbagai aset-aset dan juga perkakasan keselamatan dan pertahanan yang boleh diguna pakai untuk penambahbaikan, tak kira dari peringkat swasta maupun sebesar-besar peringkat negara. Kita nak kembali bersama dengan Zaim kalau sudah bersedia di PWTC Pusat Dagangan Dunia Putra. Silakan Zaim Helmi Zaini. Baiklah, kembali semula bersama saya Zaim di PWTC ini bersempena dengan pameran DSA 2014, iaitu Defence Services Asia kali ke-14 tahun 2014. Dan sekarang sebenarnya bercakap tentang PWTC ini, mereka menyediakan hampir 7 buah dewan yang rata-ratanya mengetengahkan produk masing-masing, produk yang berkenaan dengan aset ketenteraan atau pertahanan negara lagi. Dan sekarang saya berada di kawasan DevTech, di mana mereka menempatkan pelbagai jenis kenderaan pengangkutan tentera. Dan bercakap tentang aset-aset ketenteraan ini, aset-aset pertahanan ini, antara lain yang boleh kita fahamkan cakap bahasa teknikal agak kurang kita memahaminya, kalau cakap tentang bahasa mudahnya adalah seperti mereka menyediakan kata kebal, jet pesawat, peluru, sehingga
ke track link ini. Track link ini kalau dalam bahasa mudah nak fahamnya adalah seperti tunjukkan sekarang ini, sehingga ke rantai kereta kebal pun turut dikeluarkan oleh anak tempatan sendiri. Bukan nak kata yang lama tak bagus, tapi yang baru ini mereka menggunakan teknologi terkini yang mampu merangsang lagi industri pertahanan negara, khususnya buat syarikat tempatan untuk menaikkan lagi nama mereka ke arah yang lebih global. Dan nak bercakap lebih lanjut tentang pameran ini, saya nak bawa anda ke sebelah sana pula. Kabarnya ada satu kenderaan yang diperkenalkan kali ini yang mampu menggantikan kereta kebal ataupun kenderaan yang telah lama digunakan oleh negara kita, iaitu kenderaan yang pengangkutan tentera, iaitu kenderaan Condor ini, iaitu telah pun digunakan sejak tahun 1969 lagi, dan kali ini akan diperkenalkan lagi kenderaan jenis baru. Dan nak cakap tentang itu, kita nak terus bersama dengan tetamu semua kita pada pagi ini, iaitu saya menjemput Datuk Seri Dr. Ismail Ahmad selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan untuk bersama kita pagi ini di Malaysia ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Apa khabar? Sihat Datuk Seri? Ya, sihat. Okey, boleh bercakap tentang Defence Services Asia 2014 ini. Apa yang boleh Datuk Seri kongsikan lagi bersama penonton Malaysia ini kepada mereka? Assalamualaikum, selamat pagi. Ini merupakan satu tunjukkan pertahanan yang terbesar yang pernah kita adakan, di mana lebih daripada 1000 pemain datang dengan 44 negara, dan kita punya 28 country pavilion. Satu penyataan yang paling besar. Pada ketika ini kita mendapat 200 exhibitors yang lebih banyak berbandingan 2 tahun dahulu. Ini merupakan satu pengajaran terbaik yang pernah kita adakan. Kita berharap dengan 27 pelawat perdagangan, dia akan memberi satu peluang bagi industri tempatan, khususnya industri pertahanan tempatan, untuk menunjukkan kebolehannya dalam mempamerkan barang-barang pertahanan yang terbaru di rantau ini. Ya, itu perkembangan positif yang kita sering dengarlah, peningkatan negara yang menyertai di Defence Services Asia ini. Dan bercakap tentang DSA kali ini, Datuk Seri, berlangsung bermula hari ini hingga hari Khamis 4 hari. Apa agaknya agenda atau aktiviti-aktiviti menarik yang akan dilakukan yang boleh Datuk Seri kongsikan bersama penonton? Pada pukul 10 pagi kita akan melakukan perasmian oleh yang berhormat Menteri Pertahanan, dan ini merupakan satu permulaan bagi pameran ini. Dan di sebelah petang kita menerima kunjungan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk merasmikan Putrajaya Forum, satu seminar yang terbaik yang pernah kita anjurkan bersempena dengan DSA ini, di mana 1000 orang peserta akan mengambil bahagian. Dan dalam masa sama juga ke bawah dunia Paduka Baginda Sultan Brunei akan turut hadir pada petangnya, di mana lautan-lautan tetamu negara ini akan bermula pada sebelah petang ni. Dijangka 300 tetamu-tetamu utama di rantau ini akan hadir di DSA, dan kita mengharapkan ini merupakan peluang terbaik bagi industri pertahanan tempatan untuk memasarkan produk-produk mereka. Sesungguhnya peluang-peluang ini amat penting bagi mereka untuk menjual barangan-barangan mereka. Dan besok kita akan menerima keberangkatan Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Baginda Yang Pertuan Agong. Ini merupakan satu peluang juga pada kita untuk menunjukkan kebolehan kita dengan produk-produk yang ada di Malaysia pada ketika ini. Kabarnya Sultan Brunei juga, Sultan Salam Bolkiah akan turut hadir, ya? Ya, dia akan hadir pada petang ini. Sebenarnya ini merupakan peluang kita untuk menunjukkan kepada Brunei bahawa banyak produk-produk Malaysia yang boleh dipasarkan, yang boleh dimiliki oleh Brunei, dan saya merasakan ini peluang bagi industri pertahanan tempatan untuk mempamerkan. Baiklah, seperti yang saya wawarkan bersama penonton tadi, kabarnya kali ini selama ini kita menggunakan kenderaan membawa anggota yang telah pun lama digunakan sejak tahun 1969 lagi, iaitu Condor. Dan kali ini nak perkenalkan kenderaan yang baru. Mungkin saya boleh ceritakan sikit tentang AV8 ini, difahamkan, ya? AV8 ini merupakan satu kerjasama Malaysia, DRB Highcom Deftek umpamanya, dengan Turki dan juga Afrika Selatan. Satu produk baru yang kita akan keluarkan, lebih kurang 171 akan dikeluarkan menggunakan pekerja-pekerja tempatan. Ini merupakan satu kemahiran baru bagi orang-orang kita yang berjaya membina dan mempunyai kepakaran dalam pembinaan ini. Kita akan memulakan dengan banyak local content program. Saya merasakan ini juga merupakan peluang bagi vendor-vendor tempatan untuk terlibat sama dalam mengeluarkan kenderaan 8x8 ini. Satu ruang baru bagi kita.
bukan setakat menambah pekerjaan, kemahiran, tetapi juga kepada industri-industri kecil yang lain. Itulah yang kita nak dengar sebenarnya Datuk Seri, meningkatkan lagi tahap industri pertahanan negara. Baik, terima kasih banyak Datuk Seri kerana sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih banyak.